Baik. Yang kedua, konteks yang lebih luas disebut jihad yang am. Hak ni hak luas sikit lah. Itulah segala perkara yang kita buat pada jalan Allah, semua dianggap sebagai jihad. Ibadah kita jihad, pasal ada jihad an-nafs, jihad melawan nafsu. Dan di sisi sebagai ulama, jihad yang paling afdal ialah jihad melawan nafsu. Betul tak? Pasal nak buat benda baik ni memang kita kena lawan nafsu kita. Nak semayang kena lawan nafsu, tuan-tuan. Kan? Kena lawan nafsu tidur. Ke tak tidur? Tidurlah seronok sekali. Kan? Saya pun kalau tak ada kuliah hari ni, siap-siap tengah tidur ni. Pasal hari ni penat daripada pagi sampai maghrib tadi, tak berhenti. Pagi pergi sekolah, lepas pergi sekolah pergi KL, balik KL pergi Bandar Baru pula, balik-balik maghrib. Tak penat kita? Penat juga, tuan. Urusan dunia tak pernah habis. Betul tak? Penghulu angguk gitu, dia tahulah dia penghulu. Tak pernah habis. Siang malam. Kadang-kadang lepas kuliah tak ada nak minum. Ada kerja ustaz pun pergi. Banyak sangat kerjanya, tak ada nak rehat. Betul tak? Kena lawanlah nafsu kita tu. Kalau mengantuk pun kena semayang. Nak buat ibadah memang kena lawan nafsu. Sebab itu sebagai ulama kata afdalul jihad jihadun nafs. Sementara ada hadis Nabi SAW, walaupun dari sudut sanadnya ada pertikaian daripada Mahmud bin Labid dan Sunan At-Tirmizi, kata Nabi afdalul jihad jihadun nafs. Afdal jihad ialah jihad melawan nafsu. Lawan nafsu ni bukan senang, betul tak? Bukan senang nak lawan nafsu ni. Apa lagi? Nak buat ibadah, jihad. Tuan-tuan mari ke masjid, jihad. Hatta ada hadis dalam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata orang yang duduk di masjid tunggu satu semayang kepada satu semayang yang lain adalah ribat. Tahu ribat? Ribat ni ialah berjuang di medan peperangan, duduk di perbatasan dan tak lari-lari. Itulah makna ribat. Ribat ni masuk bila pergi berperang, ada orang jaga di perbatasan, dia mesti jaga sempadan. Takut-takut musuh mari. Yalah, bila kita nak masuk, dia letak orang untuk nak jaga perbatasan tu. Itu dipanggil ribat. Dan orang yang jaga ribat memang dia tak boleh lari. Kalau dia lari, habis. Kok musuh akan masuk ke belakang, masuk ke tepi. Pasal musuh ni bukan ke depan saja, kan? Dan Nabi sebut orang yang tunggu semayang kepada semayang, ribat. Dan Nabi sebut 3 kali, zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Orang yang tunggu satu semayang kepada satu semayang, tak beranjak-beranjak, duk berzikir kepada Allah, duk belajar, duk baca Quran, sampai nak masuk semayang yang lagi satu, dia adalah ribat. Ribat ni jihad lah. Berada di medan perbatasan, menjaga orang-orang Islam, itu disebut sebagai ribat. Jadi pekerjaan macam tu Nabi panggil ribat. Jihad lah tu. Betul tak? Bukan senang, tuan. Mari semayang Zuhur tak balik, tunggu asar. Ataupun mari semayang asar tak balik, tunggu maghrib. Ada orang buat? Adalah, tapi jarang-jarang. Pasal kerja atau seumpamanya. Tapi kalau kita tak ada kerja, kita buat macam tu, dia jadi ribat. Tapi jarang lah. Betul tak? Kalau dapat mari awal tu, kira bagus lah tu. 10 minit nak waktu semayang dah sampai, dah kira bagus lah tu. Tak capai tahap ribat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia disebut sebagai tahjir. Okey lah tu, kan? Kalau tak ribat pun dapat tahjir, ke okey lah tu. Tapi kalau tak mari awal pun, dah azan baru sampai, okey lah, okey juga, tapi kurang lah sikit pahalanya tu, ya tak? Kadang-kadang azan tak sampai, tengah semayang baru sampai, macam saya tadi, okey juga, tapi kurang lah pahalanya pasal masbuk. Ya tak? Tapi saya ni duduk jauh, tuan-tuan duduk dekat mari lambat juga, saya tak tahulah pasal apa, kan? Jadi Nabi kata ribat. Sebab nak buat ibadah memang perlu kepada jihad. Belajar pun jihad juga. Sebab itu sebahagian pusat zakat, dia bagi zakat kepada pelajar-pelajar. Bukan yang miskin ni, yang tak miskin pun dia bagi. Saya pun pernah dapat dulu zakat masa belajar masters dululah. 3 tahun lepas, 2 tahun lepas dapat. Ikutkan saya bukan kategori miskin, tapi dapat zakat.
Daripada mana tu? Daripada fisabilillah lah jihad. Kalau ikut 8 asnaf tu, tak ada, belajar tak ada, pelajar tak ada. Tapi daripada mana? Pasal Allah Ta'ala sebut fisabilillah, pada jalan Allah, dan dia termasuk dalam jihad. Jadi orang berjihad melawan kufar, confirm dia boleh diberi wang zakat. Ataupun dia, jika ia terlibat dengan jihad-jihad yang am, boleh juga diberi wang zakat. Belajar umpamanya, pasal belajar pun jihad. Atas sebagian ulama, antara Al-Imam Ibn Qayyim, disebut dalam buku, sebahagian bukunya, kata dia, afdalu jihad talabul ilmi, seafdal jihad ialah menuntut ilmu. Betul tak? Pasal kalau tak kerana ilmu, manusia jadi bodoh belaka, tak reti belaka. Betul tak? Hak dunia baik, hak akhirat baik. Kalau orang tak ada ilmu, macam mana orang nak jadi reti? Orang takkan jadi reti. Jadi dia kata itu satu jihad yang besar, malah jihad terbesar sekali. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah surah apa saya tak ingat. Kata Allah, laula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunzaru qaumahum ila idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kata Allah, kenapa tidak dalam banyak-banyak orang Islam hanya ada satu kelompok kecil saja yang tidak keluar berjihad atau seumpamanya. Habis itu dia buat apa? Dia belajar supaya dia dapat memperingati orang lain bila mereka kembali kepadanya. Kan? Sebab tu dalam satu kampung mesti ada satu pembelajaran, mesti ada. Walaupun yang belajar tu tidak ramai. Kita di Matang Pagar ni ramai tak kita punya penduduk kita? Ramai kan? Tapi hak belajar ni je. Okey lah tu. Korang ada juga yang belajar. Pasal hak belajar ni yang akan tegur orang yang tak belajar tu. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belajar ni tak ada syarat ramai. Nampak? Hatta ketika kalau kita lihat Nabi SAW sendiri, hak belajar betul-betul melazimi baginda dalam satu-satu waktu tidak ramai. Kan? Tapi belajar tak putus, belajar. Pasal sahabat pun ada kerja-kerja yang lain. Keluar berniaga, keluar pergi sana, keluar pergi sini. Tapi sentiasa tak putus orang duduk belajar dengan Nabi SAW di masjid Nabi. Jadi walaupun hanya kelompok kecil yang belajar, tapi kelompok ni lah akan menyebarkan. Akhirnya tersebar ilmu kepada yang lain. Betul tak? Sama macam kita pun. Kalau nak tunggu satu Matang Pagar ni mari belajar kat masjid ni sampai sudah, tak ada. Betul tak? Melainkan kalau panggil penceramah selebriti, ceramah popular, kan? Tapi tak belajar mana pun, mari nak tengok penceramah aja. Atau mari nak santai-santai, lepas tu balik, tak ada lah tu. Tinggal hot ni lah juga. Tapi tak apa. Pasal apa? Pasal belajar tak semestinya ramai. Sikit pun tak apa, as long as proses pembelajaran itu berterusan. Baik. Jadi belajar pun dia kata satu jihad. Sebagai ulama kata seafdal jihad ialah amar ma'ruf nahi munkar. Jihad juga. Pasal apa? Pasal dia kata kalau jihad ini tiada, nescaya manusia akan ditimpa musibah yang besar. Pertama, dia akan ditimpa kemurkaan Allah bila banyak benda maksiat yang berlaku dan tidak ada orang yang menanganinya. Betul tak? Sehingga satu tahap Nabi sendiri sebut, bila perkara mungkar berlaku, tidak ada orang yang tegur, sehingga masyarakat jadi seolah-olah berbangga pula dengan kemungkaran yang dia lakukan. Nabi kata dia akan ditimpa penyakit yang tidak pernah ditimpa oleh umat terdahulu. Macam hari ni lah. Ada banyak penyakit, dulu tak ada, hari ni baru ada. Pasal apa tu? Pasal amar ma'ruf nahi munkar tak berapa nak berjalan. Hatta bila berlaku kemungkaran, kita relax je, ya tak? Dan Nabi SAW pernah peringat pada kita, antara dalam hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Umar, Nabi kata ada 5 benda kemungkinan akan berlaku pada kamu. Lam tazhar fahishatun fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Nabi kata bila berlaku satu kejahatan pada sesebuah kaum, mereka tidak menegahnya, bahkan mereka mengiklankannya. Benda mungkar pergi iklan pula. Dah lah dia buat tak erti, dia pergi sebarkan pula. Ya tak?
Dia bangga pula dengan kemungkaran yang dia lakukan. Ataupun masyarakat tak ambil tahu langsung. Nabi kata mereka akan ditimpa dengan ta'un ataupun penyakit-penyakit yang tak pernah ditimpa oleh umat terdahulu. Kalau kita tengok hari ni lebih kurang begitulah. Betul tak? Kita kadang-kadang tak suka benda-benda mungkar ni. Tapi kita pun tak boleh buat apa. Tapi sebahagiannya jadi tayangan di hadapan mata kita pula. Tanpa kita boleh berbuat apa-apa. Dan sebahagian berbangga pula. Dan termasuklah konteks agama, tuan. Hari ni orang boleh sebarkan perkara-perkara tak betul pasal agama secara terang-terangan. Ajar benda sesat menyesatkan secara terang-terangan. Kita pun tak boleh nak buat apa. Betul tak? Kita cakap lebih-lebih kan kena saman pula. Jadi akan berlakulah perkara sedemikian. Itu juga jihad. Dan banyak lagi jihad-jihad yang lain. Mungkin tuan-tuan boleh belajar juga dalam ilmu fiqh nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan akan sampai kepada bab itu. Baik, saya nak berhabis ni. Qultu